Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu berharap semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Terus kekal duduk di rumah. Terus menjaga SOP. Terus tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup kita pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Saya Cikgu Azrul Nizami Abdul Manap daripada SMK Datuk Sulaiman, Batu Pahat, Johor. Jadi cikgu akan berkongsi sedikit tentang mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4, di mana pada hari ini cikgu akan membuat sedikit perkongsian di dalam bidang 5 yang bertajuk Insan Bermoral. Dalam bidang 5 ini kita ada 4 unit. Jadi untuk hari ini cikgu memilih unit 4, iaitu yang bertajuk Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi secara Beretika. Ayo kita mulakan perkongsian atau perbincangan ilmu kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan berkongsi tentang penggunaan teknologi maklumat secara beretika. Jadi kita tengok apa yang perlu pelajar kuasai di dalam tajuk ini. Yang pertama, pelajar mampu menyenaraikan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi apa itu etika? Ini yang penting, kata kunci kat sini. Apa itu etika? Jadi kita perlu tahu atau perlu faham maksud etika itu terlebih dahulu sebelum boleh ataupun sebelum mampu menyenaraikannya. Yang kedua, menjelaskan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi dapat menyatakan, menghuraikan, menjelaskan apakah kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika ini. Yang ketiga, menghuraikan dengan contoh cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan secara beretika. Jadi menyatakan atau menghuraikan cara menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan beretika. Yang keempat, meramalkan kesan atau menjangkakan atau menganggarkan apakah kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi menjangkakan atau apa yang akan terjadi jika kita menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang kelima, mengekspresikan ataupun menunjukkanlah atau mimik muka, mengekspresikan marah muka, geram kan, marah dengan orang kan, kita suka dengan orang, kita senyum dan sebagainya. Itu kita maksudkan dengan mengekspresikan perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Jadi kita gunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Jadi ini adalah 6 standard kandungan dalam unit 4 ini. Jadi seperti mana dalam pengajaran cikgu pada sebelum-sebelum ini, cikgu selalu menekankan kepentingan standard kandungan ini. Kenapa penting? Sebab soalan-soalan yang ditanyakan di dalam peperiksaan, dalam buku-buku dan sebagainya, dia akan mengikut ataupun dia maksimum dia punya cabaran dia ataupun dia punya dia punya limitasi dia adalah mengikut standard kandungan, di mana isu-isu juga
diambil daripada standard kandungan, diambil juga daripada buku teks awak semua. Okay, kita dah tahu standard kandungan, kita pergi kepada cadangan nilai yang ada dalam unit ni. Yang pertama, nilai rasional. Kenapa kita perlu bertindak rasional? Kerana apabila kita bertindak rasional, kita mampu berfikirlah secara waras tentang apakah penggunaan internet kita ataupun penggunaan teknologi maklumat kita adalah secara beretika ataupun tidak. Kita guna tu, waktu yang kita gunakan tu sesuai ataupun tidak. Laman web yang kita tonton itu beretika ataupun tidak. Laman web yang kita tonton itu mengikut norma masyarakat kita ataupun tidak, dan sebagainya. Sebab tu kita boleh kaitkan tajuk ini ataupun penggunaan teknologi maklumat secara beretika ini dengan nilai rasional. Yang kedua, nilai kebebasan. Maksudnya kita bebas memilih laman sesawang yang kita hendak layari. Walau bagaimanapun, laman sesawang tersebut mestilah mempunyai unsur-unsur positif ataupun unsur-unsur rasional, unsur-unsur yang tidak menyalahi etika penggunaan teknologi maklumat ini. Yang ketiga, nilai harga diri. Apa itu harga diri? Iaitu kita sentiasa menekankan ataupun sentiasa menjaga maruah diri kita agar kita tidak membuat sebarang kesilapan pada masa kini. Kalau kita buat sebarang kesilapan pada masa kini, kita akan nyesal lah pada hari yang kemudian. Yang seterusnya, yang keempat, nilai kesederhanaan. Maksudnya kita sentiasa sederhanalah, tidak terlampau radikal, tidak terlampau obvious radikal sama kan. Tidak terlampau mencari kebebasan dalam kehidupan ini. Jadi itu kenapa kita perlukan nilai kesederhanaan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah nilai kerajinan. Kenapa kita kata perlunya rajin? Kerana rajin ini sangat bermakna. Nak berjaya mesti rajin. Tak ada orang jadi pandai tiba-tiba. Semua orang nak jadi pandai mesti berusaha. Semua orang nak berjaya mesti berusaha. Bukan sahaja pelajar, tetapi saya juga sebagai cikgu, saya juga sebagai bapa, nak berjaya, nak membesarkan anak-anak saya, nak menghadapi kehidupan pada masa kini, atau nak menghadapi segala cabaran hidup ini, kita perlu mempunyai nilai kerajinan. Ini adalah 5 nilai yang boleh kita kaitkan dengan bidang ini. Okey, seterusnya kita lihat apakah konsep teknologi maklumat ini. Apakah teknologi maklumat? Yang pertama, teknologi maklumat merupakan sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. Jadi dia maksudnya dia adalah sistem yang membolehkan kita mengumpul maklumat, menguruskan maklumat, memanipulasi maklumat. Macam mana memanipulasi maklumat? Manipulasi maklumat ni bila kita kaitkan dengan data kan. Jadi kita ada data, kita ada gambar dan sebagainya, kita boleh manipulate gambar tersebut. Kita boleh buat editing, kita boleh menggunakan data-data yang kita nak bagi tujuan kehidupan ataupun bagi tujuan penyelidikan kita. Data-data ini semua sangat penting kerana data akan mampu membolehkan kita menguruskan sesuatu kehidupan dengan lebih baik. Yang kedua, teknologi maklumat dan komunikasi ini patut digunakan secara beretika. Jadi penggunaan teknologi maklumat yang beretika dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan beretika? Beretika ni. Beretika adalah maksudnya kita mengikut norma. Norma siapa? Norma masyarakat Malaysia lah. Kenapa mesti Malaysia? Kerana kita adalah orang Malaysia. Jadi kita perlu mengikut norma masyarakat Malaysia yang sentiasa cintakan kedamaian, yang mengamalkan
adat dan tata susila, yang menghormati orang tua, dan yang paling penting tidak mencari benda-benda yang tidak elok. Kita orang Malaysia, kita perlulah sentiasa positif, mempunyai akhlak ataupun mempunyai moral yang baik, selaras dengan kehidupan kita lah, yang hidup dalam masyarakat yang majmuk. Jadi segala perbuatan kita perlulah beretika lah, beretika yang diterima oleh masyarakat kita, yang diterima oleh norma masyarakat Malaysia, yang diterima oleh norma masyarakat masing, adat masing-masing. Kita lihat apakah contoh-contoh etika penggunaan teknologi maklumat ini. Yang pertama, tidak boleh memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Maksudnya kita tidak boleh melakukan cetak umpak. Contoh cetak umpak apa? Ni video saya ni. Video saya ni, kalau nak menggunakan semula untuk disiarkan kepada pelajar, saya dah bagi kebenaran, tak ada masalah. Saya halalkan semua ilmu-ilmu saya. Gunakanlah, kongsikanlah sebanyak mungkin kepada semua pelajar. Kongsikanlah dan gunakanlah, kerana dia sangat bermanfaat apabila kita nak menduduki peperiksaan SPM nanti. Jadi apa yang contoh yang memuat naik barang dalam bentuk yang memerlukan keizinan? Contohnya kita nak memuat naik atau kita nak gunakan sesuatu lagu kan, upload lagu. Jadi kita upload lagu di YouTube kan, ataupun memuat naik lagu di YouTube, kita perlu minta izin daripada penyanyi kan, kerana penyanyi tersebut bersusah payah menyanyi. Jadi kita berikan kredit lah di dalam video kita, supaya nanti bila masuk pada YouTube, jadi YouTube pun akan block lah, ataupun YouTube akan buat sedikit, dia akan ban bahagian-bahagian tertentu yang dikenal pasti mempunyai unsur-unsur pemilikan yang tidak sah, yang tidak meminta keizinan. Berlaku copyright kan. Copyright itu istilah yang biasa kita gunakan. Yang kedua, berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Jadi sekarang di era pandemik COVID-19, kita banyak berkomunikasi secara talian. Jadi nak membolehkan kita berkomunikasi dengan lebih mesra, dengan lebih seronok dengan kawan-kawan, jadi kita perlu berkomunikasi dengan berhemah lah. Apakah yang dimaksudkan dengan berhemah? Maksudnya kita cakap dengan bersopan santun, kita bercakap dengan lemah lembut, kita bercakap dengan nada suara yang bukan lemah gemalai lah, maksudnya yang rendah, dengan tidak meninggikan suara kepada orang-orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh gugat keterangan maklumat. Okey, jadi tengok contoh baju yang saya pakai ni. Saya sekarang sikit nampak. Sebenarnya .my, tidak pasti jangan kongsi. Sebenarnya .my, tidak pasti jangan kongsi. Tu tujuan saya pakai baju ni. Ni baju saya. Kan? Nampak kan? Jadi maklumat yang kita nak kongsi ataupun sebarang maklumat perlu sahih. Tak mengganggu gugat ketenteraman awam. Contohnya di era pandemik ini, kita banyak menerima maklumat-maklumat palsu yang disebarkan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai rakyat Malaysia, semua maklumat yang kita terima tu kita perlu pastikan sahih ke tak sahih baru kongsi. Nak pastikan sahih tak sahih, biasanya kita pergilah ke laman web Majlis Keselamatan Negara, ke channel
channel Telegram Majlis Keselamatan Negara, kerana semua maklumat-maklumat yang sahih terletak di situ, terkumpulnya di situ dan sebagainya. Yang keempat, etika dia adalah tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Ni virus ni jahat kan? Seperti mana virus wabak COVID-19 ni. Virus wabak COVID-19 ni tujuan dia untuk melumpuhkan ekonomi dunia kan? Dia mampu melumpuhkan ekonomi dunia. Siapa sebar dan sebagainya kita tak tahulah kan? Dan kalau ikut kajian, dia mutasi sendiri kan, oleh kerana perubahan iklim, cuaca, oleh biologi dan sebagainya. Jadi tu wujud, tu sebab antara wujudnya wabak COVID-19 di bumi. Jadi sama juga kita menggunakan teknologi maklumat gini, kita tidak boleh menyebarkan virus yang mempunyai tujuan yang jahat, yang mampu melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang kelima, tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi orang lain. Kita tak boleh curi, kita tak boleh melakukan scammer. Jadi tujuan kenapa mereka melakukan scammer dan sebagainya, supaya mereka dapat melumpuhkan melumpuhkan data, melumpuhkan sesuatu organisasi yang lain. Dan yang terakhir, berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Jadi maksudnya kita amanah, jujur. Nak bagi maklumat perlu maklumat yang tekal. Nak bagi maklumat perlu pastikan maklumat itu sahih. Perlu pastikan maklumat itu benar sebelum dikongsikan kepada orang lain. Okey, yang kedua, kita lihat apakah kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika. Yang pertama, kepentingan dia dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan macam mana? Kerana penggunaan teknologi maklumat ini dapat mengubah cara pengajaran dan pembelajaran yang mampu menjadikan pelajar lebih berinovasi, pelajar lebih semangat, pelajar lebih menginginkan kejayaan. Yang kedua, dapat menjimatkan masa dan wang. Yang ketiga, mampu menarik minat murid. Jadi yang ni, jika kita lihat di era pandemik, kebanyakan cikgu semakin mahir menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Semakin ramai cikgu yang membeli gadget-gadget baru dan sebagainya. Jadi tujuan dia supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menariklah, di mana pelajar akan lebih terinspirasi, pelajar akan lebih terinovasi untuk belajar. Yang paling pentingnya adalah supaya keputusan yang diperolehi oleh pelajar akan meningkat. Nak tahu meningkat tak meningkat? Kita tengok nanti kan. Naik sekolah ada peperiksaan, nak SPM ada peperiksaan, nak pertengahan tahun ada peperiksaan. Jadi daripada situ kita cikgu-cikgu boleh mengukur ataupun melihat prestasi pelajar. Jadi dapat membuat refleksi tentang adakah cara pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan, walaupun dengan menggunakan walaupun menghadapi cabaran dan kekangan wabak COVID-19 ini, mampu atau tak mampu menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Yang kedua, mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Macam mana? Perkhidmatan akan mampu menjadi lebih mesra. Pengguna tidak perlu bersesak-sesak di kaunter dan terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian. Jadi ini semua mampu kan, mampu membolehkan pengguna berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Jadi contohnya kalau kita belanja di Shopee kan, kita ada chat, kita boleh chat dengan penjual kan, seller boleh chat dengan seller kan. Jadi kalau seller yang bertanggungjawab, dia akan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan bertanggungjawab lah, di mana kita tak perlu pergi ke kedai untuk membeli barang-barang. Kita hanya gunakan Shopee dan sebagainya, di mana bila kita menggunakan perkhidmatan di atas talian ini, kita dapat mengelakkan diri kita berada di tempat-tempat yang sesak. Kita dapat mengelakkan diri kita ataupun menjauhkan diri kita daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Okey, jadi itu tujuanlah kenapa kita perlu mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Jadi COVID ni susah kan, kita tak boleh jumpa dengan orang, tapi kita mampu juga meningkatkan hubungan sosial secara dalam talian. Jadi kenapa? Kerana dalam talian ini kita mampu berkenalan ataupun berkomunikasi dengan sesiapa saja tanpa mengira di mana mereka berada. Jadi apabila kita mampu berkomunikasi dengan baik, kita mampu mampu berjumpa secara maya dengan lebih kerap, dia dapat mampu mengeratkan hubungan serta dapat mewujudkan jaringan berasaskan bidang. Jadi dengan kecanggihan teknologi maklumat ini, kita dapat berkenalan dengan rakan-rakan daripada seluruh dunia, rakan-rakan daripada satu Malaysia yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Jadi apabila kita mempunyai minat yang sama, kita dapat mewujudkan jaringan berasaskan minat kita tersebut. Yang keempat, dapat menjana ekonomi. Kenapa kita katakan mampu menjana ekonomi? Kerana kita mampu menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. Barangan atau perkhidmatan boleh dipromosikan dengan meluas. Penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Penting sebab apabila kita berkomunikasi dengan beretika ataupun menggunakan teknologi maklumat dengan beretika, kita mampu menarik lebih ramai pelanggan. Orang pembeli mudah tertarik kerana bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sopan. Pembeli tertarik kerana kita bercakap dengan lembut, dan produk-produk yang ditawarkan kita juga adalah berkualiti. Chat-chat yang diberikan oleh pengguna, kita balas dengan secepat yang mungkin dan sebagainya. Yang kelima, kenapa perlunya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika? Di mana kita dapat berkongsi maklumat. Dengan cara kita dapat peroleh maklumat tersebut dengan mudah. Kerja penyelidikan dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih sistematik. Maklumat terkini dalam pelbagai bidang dapat disebar luas secara menyeluruh. Dan yang terakhir, kepentingan dia dapat menjimatkan kos dan masa. Kenapa? Kos seperti panggilan telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Kerana kita duduk saja di rumah, kita stay at home, kita dapat pelbagai maklumat kan. Kita dapat berjumpa dengan orang lain, berbincang, berkomunikasi, bermusyawarah dan sebagainya. Berbanding pada masa dahulu, kita perlu menggunakan telefon untuk membuat suatu panggilan. Tetapi sekarang guna telefon boleh, kita buat video call pun boleh kan. Jadi video call dengan telefon adalah perkara yang sama. Jadi yang penting sekarang dalam era terkini, kita ada data, semua benda kita boleh buat kan. Jadi secara tak langsung dapat jimatkan kos panggilan telefon, dapat jimatkan kos pengangkutan. Kerana kita tak perlu pergi mana-mana lah untuk dapatkan sesuatu maklumat. Perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang. Penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Itu adalah kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, kita tengok macam mana nak guna teknologi maklumat dan komunikasi itu secara beretika. Yang pertama,
penggunaan akaun dan email. Okey, dengan kita merahsiakan nama pengguna dan kata laluan daripada pengetahuan orang lain. Tidak memalsukan maklumat diri dalam pendaftaran email dan menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Jadi ini yang biasa pelajar gunakanlah. Contoh dia, kita gunakan email. Tidak palsukan maklumat diri. Jadi kalau lelaki cakap lelaki, kalau perempuan cakap perempuan. Jangan banyak membuat fake account. Jadi kesan dia bukan sahaja kepada diri sendiri, nanti kepada orang lain lah yang menipukan. Sekarang kan banyak fake account, tujuan dia untuk menjatuhkan image orang, menjatuhkan maruah orang, melingkupkan bisnes orang dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak beretika dan kita perlu elakkan perkara-perkara tersebut. Okey, yang kedua, penggunaan pengiklanan, di mana kita dapat mengiklankan barangan dan kita perlu mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Yang kedua, berintegriti bagi masyarakat pengguna, tidak berasa tertipu, bersaing dengan secara sihat dengan tidak memburukkan barangan dan perkhidmatan orang lain. Jadi ini kita perlu gunakanlah teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam pengiklanan. Yang ketiga, memuat turun dan memuat naik, di mana kita perlu mendapat kebenaran yang sah daripada pemiliknya. Kita tidak boleh memuat turun dan memuat naik bahan-bahan negatif, tidak boleh memuat naik dan memuat turun perisian yang tidak berlesen. Kerana ini, bila kita bercerita tentang perisian, bila kita bercerita tentang bahan, ini semua adalah berkaitan dengan copyright kan. Dia dalam masa sama juga dia adalah sumber pendapatan kepada mereka yang membuat perisian tersebut. Dia juga adalah sumber pendapatan kepada mereka yang menghasilkan bahan-bahan tersebut. Jadi kita perlu hormati, kita perlu raikan cara mereka mendapatkan sesuatu dana ataupun suatu sumber kewangan, supaya sumber kewangan mereka tidak terjejas. Okey, dan yang terakhir, topik kita yang terakhir untuk hari ini, kesan pengabaian teknologi maklumat dan komunikasi secara tidak beretika. Kesan yang pertama, ketidaktepatan maklumat. Jadi macam mana kita katakan ketidaktepatan maklumat? Kerana dia mampu mengelirukan orang lain, mampu menimbulkan fitnah dan mampu mengaibkan orang lain. Kerana apa? Sebab kita menghantar maklumat-maklumat palsu yang mampu memporak-porandakan masyarakat kita lah. Ekoran daripada maklumat palsu ataupun maklumat yang tidak tepat yang telah disebar luaskan oleh kita. Yang kedua, daripada segi isu keselamatan, iaitu risiko data peribadi kita digodam, terdedah kepada buli cyber, dan yang terakhir adalah ancaman keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Dan yang terakhir adalah terdedah kepada bahan-bahan negatif, iaitu mempengaruhi pemikiran murid, mendorong perlakuan yang tidak diingini dan meningkatkan gejala sosial. Jadi ini kesanlah kita gunakan teknologi maklumat yang tidak beretika, di mana bila kita banyak mencari ataupun pelajar banyak mencari bahan-bahan negatif kan, dia boleh menyebabkan pelajar mudah terdedah kepada budaya pornografi, di mana budaya pornografi ini mampu menyebabkan fikiran pelajar menjadi negatif dan meningkatkan gejala sosial dalam masyarakat. Yang keempat, serangan pelbagai virus, iaitu mampu menjejaskan komputer, mengganggu penggunaan harian dan teknologi maklumat dan komunikasi, dan melumpuhkan operasi sesebuah organisasi. Kerana virus telah menyerang ataupun virus telah merosakkan maklumat-maklumat yang terdapat dalam komputer tersebut. Dan yang terakhir adalah ketagihan penggunaan, iaitu pembaziran masa, mengganggu tugas harian, menjejaskan masa berkualiti bersama-sama keluarga. Jadi
ketagihan itu maksudnya kita terlampau obses dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan dan perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat yang besar kepada semua penonton. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang telah dihasilkan oleh saya. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.